Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita ingin memberi tumpuan khususnya melihat kepada susulan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana telah pun memulakan pemberian suntikan dos penggalak yang kedua, khususnya melihat kepada kumpulan penerima yang pertama berdasarkan kelompok individu tertentu. Ini merujuk kepada dos penggalak kedua yang diberikan khususnya melihat kepada individu berumur 60 tahun ke atas dengan komorbiditi berisiko tinggi dan individu yang mempunyai sistem pertahanan badan berkadar teruk atau sederhana bagi berumur 12 tahun ke atas. Dan syur bagi pemberian dos penggalak kedua ini juga termasuklah bagi golongan warga emas yang berada di bawah fasiliti penjagaan jangka panjang dan juga bagi mereka pengembara ke luar negara. Perkara yang penting apabila kita bercakap tentang pemberian dos penggalak kedua ini seperti apa yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan KKM pada Khamis, yang mana pengambilan suntikan dos penggalak kedua ini adalah atas dasar sukarela. Jadi untuk waktu ini kita ingin memberi fokus kepada yang pertamanya, bagaimana boleh kita memahami kepentingan dan juga manfaat khususnya apabila kita bercakap tentang pengambilan dos penggalak kedua khususnya bagi kumpulan ataupun golongan yang rentan berisiko tinggi, dan yang seterusnya kita akan melihat secara bagaimana untuk memperluaskan lagi program imunisasi COVID-19 ataupun program imunisasi. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Mada Dr. Intan Hakimah Ismail. Prof adalah pakar perunding imunologi klinikal dan alergi pediatrik di Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebelum kita nak bercakap tentang khususnya kita melihat kepada susulan pengumuman oleh KKM pada Khamis iaitu melihat kepada pemberian dos penggalak kedua, kalau boleh pada waktu ini untuk kita melihat secara keseluruhanlah Prof, program imunisasi COVID-19. Kita tahu ini adalah tahun ketiga pandemik melanda negara dan juga dunia secara keseluruhan, tetapi bagi Malaysia ini juga adalah tahun kedua bagi perjalanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun disebut sebagai PIK. Kalau boleh saya bacakan sedikit kalau diikutkan angkanya setakat 13 April, yang mana lebih 97% penduduk 18 tahun lengkap vaksin, lebih 92% bagi kelompok umur 12 hingga 17 tahun lengkap dos lengkap vaksin, 38.7% bagi 5 hingga 12 tahun dos pertama, manakala 6.5% 5 hingga 12 tahun dos lengkap vaksin, dan secara keseluruhannya 69.8% bagi kelompok kumpulan penerima dewasa telah lengkap bagi dos penggalak. Daripada data-data dan juga kemaskini angka yang diberikan dikongsikan oleh KKM ini, mungkin Prof boleh kongsikan perjalanan secara keseluruhannya program imunisasi COVID-19, adakah kita sebenarnya berada ataupun terletak ataupun on track dalam perjalanan kita bercakap tentang program imunisasi secara keseluruhannya, Prof? Okey, terima kasih Encik Fauzi. So seperti yang telah dinyatakan tadi, so saya rasa program imunisasi COVID vaksin ni di Malaysia setakat ni adalah memberangsangkan terutamanya di kalangan mereka yang warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Namun begitu, seperti yang telah dinyatakan tadi, kita dapati kadar vaksin di kalangan kanak-kanak masih belum lagi mencapai tahap yang kita harapkanlah. Jadi saya rasa itu mungkin bukan satu yang luar biasa, sebab kita tahu ramai di kalangan ibu bapa yang masih berasa mungkin vaksin terlampau awal untuk diberi kepada anak masing-masing, memandangkan ini adalah sejenis vaksin yang baru. Jadi mungkin jangka masa panjang belum diketahui dengan sepenuhnya. Okey, baik, nanti kita akan fokus kembali kepada melihat kepada jurang antara pemberian dos vaksin untuk kumpulan dewasa dan juga kanak-kanak itu. Okey, kita nak berbalik kepada fokus kita pada malam ini, iaitu kita melihat kepada pemberian dos penggalak kedua. Prof, mungkin boleh kongsikan bagaimana boleh kita fahami pentingnya ataupun signifikannya pemberian ataupun pengambilan dos penggalak khususnya bagi kumpulan ataupun golongan rentan seperti apa yang dimaklumkan oleh KKM. Apatah lagi kita sekarang bercakap
tentang kita sedang berada dalam fasa peralihan endemik, malah sejak 1 April lalu banyak SOP daripada berpuluh-puluh SOP, sekarang hanya tinggal satu SOP dan berapa lagi garis panduan, SOP dilonggarkan, malah kita berada dalam bulan puasa, beberapa minggu lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mungkin boleh dikongsikan pentingnya pengambilan dos penggalak kedua ni khususnya bagi mereka yang dikategorikan sebagai golongan rentan ini, Prof. Okey. Ya, seperti yang dinyatakan tadi, bagi saya, uh, uh, um, mereka yang kita kata warga emas dan juga mereka dalam golongan rentan ataupun golongan yang dia punya ketahanan antibody ataupun ketahanan badan tu kurang. So ini adalah golongan yang saya rasa perlu untuk mendapatkan dos kedua. Memandangkan seperti yang kita ketahui, mereka yang telah mendapat primary dose iaitu telah complete 3 dos dan juga satu booster. Bagi golongan yang kita panggil warga emas dan juga golongan rentan ni, bagi mereka tu baru sebenarnya boleh dikatakan baru complete uh, apa orang panggil primary dose. Maksudnya 3+1 tu boleh dikatakan sebagai baru lengkap dos mereka. So mungkin booster yang nombor 2 ni boleh dikatakan sebagai booster pertama yang mereka perlu dapatkan untuk memastikan antibody terhadap COVID-19 tu uh, meningkat. Seperti yang kita tahu, antibody terhadap vaksin tersebut akan menurun mengikut masa-masa tertentu. Jadi diharapkan dengan pemberian booster kedua boleh mempertingkatkan antibody tersebut, terutamanya kepada golongan yang kita rasa memerlukan suntikan booster kedua. Prof, mungkin sukar untuk kita nafikan tanggapan dan juga salah faham orang ramai khususnya melihat kepada kepentingan program imunisasi ini. Kita tahu apabila kerajaan mengumumkan dan juga menjalankan pada awalnya program imunisasi berdasarkan pemberian dos pertama, dos kedua, pada ketika itu kita dapat melihat secara keseluruhannya perjalanan bagi pemberian dos vaksin pertama kedua itu berjalan dengan lancar. Kalau diumum ataupun disebutkan seperti hampir ataupun lebih pada 97% terlampau lengkap dos vaksin 1 dan 2. Tetapi kita juga melihat kepada jurang apabila bercakap tentang pengambilan dos penggalak khususnya bagi golongan dewasa iaitu sekitar 69.8%. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan dan juga beri sedikit penjelasan tentang bagaimana orang ramai perlu fahami tentang sistem ketahanan badan dan juga imuniti bagi seseorang individu itu sendiri, Prof. Okey. Seperti yang saya rasa mungkin kita memang maklum apabila seseorang individu mendapat jangkitan ataupun seorang individu menerima vaksin, so secara tidak langsung ini akan membentuk antibody dalam badan kita. Tapi yang lebih penting selain pada pembentukan antibody, apa yang penting adalah satu sel yang kita panggil T cell ataupun cellular immunity yang akan menguatkan lagi memori uh, kita punya ketahanan badan terhadap jangkitan yang maknanya kalau berulang so dia akan ada memori. Dan juga begitu juga kalau seseorang itu menerima vaksin, jadi kita harapkan dengan adanya antibody, selain pada antibody yang macam saya cakap tadi, cellular immunity ataupun T cell itu akan terangsang dan juga akan berkekalan. Jadi diharapkan apabila ini berlaku, kita panggil macam immunity ataupun protection ataupun perlindungan terhadap jangkitan tersebut boleh diperkuatkan. Jadi setakat ni apa yang kita ketahui, antibody terhadap vaksin dan juga antibody terhadap jangkitan kuman virus COVID-19 ni akan menurun. Tetapi kalau T cell ataupun immunity seluler tu boleh terangsang, boleh teraktif dan inilah yang sebenarnya akan menguatkan kita punya ketahanan badan seterusnya. Jadi itu peringkat tersebut tu dah terdapat kajian menunjukkan ada apa tu kita panggil
peranan cellular immunity ataupun T cell tu di dalam badan orang yang telah mendapat jangkitan COVID-19 dan juga mereka yang telah mendapat vaksin COVID-19. Jadi diharapkan lebih banyak lagi kajian-kajian yang boleh diperbuatlah terutama kita dekat Malaysia ni supaya kita pun dapat membandingkan kita punya immunity kita di kalangan rakyat Malaysia berbanding dengan rakyat di luar negara. Banyak lagi kajian yang perlu dilakukan dan seperti yang bagi pakar-pakar pastinya pakar-pakar ataupun penyidik mengharapkan banyak lagi data berkaitan dengan keberhasilan apa yang dikatakan tentang pengambilan dos penggalak ini. Mungkin pada waktu ini bila mana kita bercakap tentang dos penggalak 1 ataupun dos penggalak kedua yang seterusnya, sudah tentu ada pertimbangan ataupun pengalaman yang boleh dicontohi khususnya bagi negara-negara luar di Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah sudah pun memulakan program dos penggalak kedua. Malah di Singapura juga begitu. Mungkin apa perkara dan juga pertimbangan yang boleh kita contohi bersama dalam mana kita bercakap tentang dos penggalak ini sendiri, Prof? Ya, betul seperti yang dinyatakan tadi. Kita pun saya rasa Kementerian Kesihatan memang sentiasa mengikuti ataupun sentiasa melihat data-data yang terkini sebelum membuat sesuatu kesimpulan ataupun sebelum membuat sesuatu cadangan. Jadi seperti yang kita ketahui di negara-negara mungkin seperti yang dinyatakan tadi kan seperti Singapura, di negara-negara Eropah juga di US, Amerika Syarikat, mereka pun telah memberi macam recommendation ataupun cadangan itu booster kedua ni perlu diberi kepada mereka yang warga emas. Cuma warga emas di kalangan mereka tu mereka naikkan saya rasa dia punya tahap umur tu kepada ada yang 70, ada yang 80. Tapi saya rasa sebab kita mungkin warga emas kita kategori sebagai 65 dan ke atas. Jadi apa had umur pun apa yang penting kita nak pastikan warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan ataupun mempunyai masalah comorbidity, yang ada masalah juga mereka yang mempunyai masalah apa kita panggil kurang daya ketahanan ni adalah yang ini golongan yang perlu kita tumpukan. Itu saya rasalah buat setakat ini. Tapi untuk memberi rekomendasi ataupun cadangan untuk golongan selain pada golongan ini mungkin terlalu awal, memandangkan kita belum ada cukup data yang boleh kita guna pakai untuk meyakinkan penduduk ataupun rakyat Malaysia. Sekiranya kita hendak mengatakan yang semua orang patut ambil booster kedua ni. Jadi macam yang sentiasa yang kita selalu katalah, maknanya data tu mesti ada sebelum kita menjurus kepada sesuatu cadangan. Dan macam data yang diperolehi di kalangan mereka yang berumur 60 ke atas tu memang sudah ada, dan juga di kalangan mereka yang ada penyakit kronik ataupun morbidity yang itu memang sudah diperolehi. Jadi saya rasa daripada susulan tersebutlah, susulan data-data yang telah keluar tu memberi perubahan kepada cadangan dari semasa ke masa daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Prof, kalau kita lihat kepada kenyataan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan semalam, dos penggalak COVID-19 kedua ini ditawarkan kepada individu berisiko tinggi di Malaysia, dan dos penggalak kedua ini tidak diwajibkan dan status vaksinasi kumpulan individu ini tidak akan terjejas jika tidak ambil dos penggalak kedua. Dalam erti kata mudah, tiada paksaan untuk dos penggalak kedua ini. Tetapi dalam masa yang sama, sesuatu perlu yang mungkin Prof boleh kongsikan sedikit apabila kita bercakap tentang golongan berisiko. Kita sekarang berada dalam fasa peralihan endemik,
kelonggaran SOP juga banyak dilonggarkan ataupun diberi kebenaran oleh pihak berkuasa, malah dengan kita ambil kira ancaman varian baru seperti Omicron, malah baru-baru ini kebimbangan orang ramai berkaitan dengan Omicron XE walaupun KKM telah mengesahkan masih lagi pada waktu ini masih lagi belum dikesan di negara ini. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan tentang risiko jangkitan COVID-19 pada waktu ini. Kita tidak lagi mungkin apa yang berlaku setahun, 2 tahun ataupun tahun-tahun ke 3 tahun yang kebelakang ini mungkin berbeza dengan apa yang kita lalui sekarang dan ke hadapan. Risiko juga risiko tentang jangkitan penularan itu mungkin berubah-ubah. Mungkin boleh dikongsikan Prof tentang risiko penularan COVID-19 pada waktu ini. Ya. Um, Seperti yang nyatakan tu memang kita sedar yang semenjak pengisytiharan kerajaan yang daripada pandemik menjadi endemik tu, kita nampak saja tidak langsungnya ada di kalangan kita yang rasa macam dah relax sikit, yang mungkin dah rasa tak perlu pakai mask ataupun tak perlu mengamalkan SOP yang kita amalkan sebelum ni. Jadi secara tak langsung sikap ataupun amalan kita yang mungkin dah berubah sikit ni mungkin mengundang peningkatan. Kita mungkin, saya rasalah mungkin kita boleh katakan mungkin nanti akan ada gelombang baru disebabkan oleh kita punya kekurangan pengalaman pengamalan SOP dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita boleh jangka. Jadi apa yang kita nak sekarang ni, bila ada gelombang baru berlaku, golongan yang berisiko tinggi ni yang kita khawatiri ataupun bimbang akan mendapat jangkitan. Apa yang penting yang kita hendak sampaikan, sebenarnya vaksin bukanlah macam dia bukanlah bertujuan untuk mencegah, tapi lebih bertujuan untuk mengurangkan risiko kematian dan juga boleh mengurangkan kesan yang lebih teruklah kepada mereka yang mungkin mendapat jangkitan COVID-19 ni. Jadi secara kata lainnya, kita tak boleh nak kata macam kalau ambil vaksin pun dapat jangkitan, tak ambil vaksin pun dapat jangkitan juga. Itu memang bukanlah tujuan vaksin yang sebenarnya. Tujuan vaksin lebih kepada untuk mengurangkan risiko kematian dan juga untuk mengurangkan mendapat jangkitan yang lebih serius. Jadi kita nampak mereka yang mengambil vaksin dan juga yang booster, yang telah mendapat booster pertama, walaupun mereka mendapat jangkitan COVID-19, tetapi tahap keseriusannya adalah sangat kurang berbanding kepada mereka yang belum mencukupi dia punya primary dose tersebut. Jadi inilah yang saya rasa perlu kita tekankan kepada mereka yang berisiko tinggi, seperti yang diserangkan oleh KKM baru-baru ni lah. Ini sebenarnya yang perlu diberi perhatian kepada orang ramai yang selalu mempersoalkan kenapa dah ambil vaksin masih lagi terkena ataupun terjangkit COVID-19. Malah ada yang mempersoalkan bagi individu yang sudah pun lengkap vaksinasinya termasuklah dos penggalak, terkena juga jangkitan ataupun positif COVID-19, dan seperti yang diterangkan oleh Prof sebentar tadi, perbezaan simptom ataupun kesan ataupun kalau berdasarkan kajian dan juga data oleh KKM yang KKM kongsikan juga, kadar kematian bagi individu ataupun mereka yang lengkap vaksin termasuklah yang telah pun menerima dos penggalak adalah berkurang berbanding bagi mereka yang tidak menerima vaksin dan juga tidak lengkap vaksin. Baik Prof, kalau boleh dalam waktu ini juga seperti di awal tadi kita bercakap tentang bukan saja kita melihat kepada dos penggalak kedua ini, tetapi kita melihat pada secara keseluruhan program imunisasi bagi melindungi golongan rentan. Golongan rentan bukan saja bagi golongan warga emas, tetapi kita melihat kepada golongan kanak-kanak juga. Kita tahu pada waktu ini kebenaran untuk anak-anak ataupun kanak-kanak ini untuk pergi ke sekolah. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan jurang antara yang disebutkan tadi, jurang program imunisasi bagi golongan dewasa dan juga golongan kanak-kanak itu
masih lagi jauh. Sebagai seorang pakar, mungkin apa cadangan yang boleh Prof kongsikan khususnya untuk kita memberi lagi galakan untuk bagi ibu bapa dan juga penjaga ini sedar dan juga tahu tentang pentingnya untuk anak-anak ini dilindungi, Prof. Ya, um, saya mungkin pertama bercakap sebagai pakar perubatan dan seterusnya nanti saya akan bercakap sebagai mungkin sebagai seorang ibu lah juga kan. Jadi sebagai seorang pakar perubatan memang kita menggalakkan ibu-ibu supaya membawa anak-anak mereka anak-anak yang sudah boleh diberi vaksin ni kepada pusat-pusat suntikan vaksin untuk mendapat vaksin, terutamanya sebelum sekolah dimulakan tidak lama lagi. Kan sebelum ni sekolah mungkin ada penggiliran waktu, tetapi selepas ni sekolah akan beroperasi seperti biasa. Jadi mungkin kita pun memang nampak kadang-kadang kalau kita pergi ke pusat-pusat membeli belah, okey, di pasar-pasar malam, pasar-pasar raya. Jadi kita nampak ibu bapa kadang-kadang begitu um, tidak 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 memberi perhatian. Pada pandangan saya tidak begitu memberi perhatian kepada anak-anak mereka, memandangkan mereka membawa anak-anak yang belum vaksin ni, belum dapat vaksin ni ke mana-mana tempat di mana mereka pergi, anak-anak tersebut dibawa sekali. Jadi perlu diingatkan bahawa anak-anak walaupun ibu bapa sudah menerima vaksin, jadi mereka sudah dilindungi, tetapi kita perlu ingat bahawa anak-anak ini masih yang belum mendapat vaksin, mereka inilah adalah golongan yang senang mendapat jangkitan COVID-19. Ini daripada pengalaman saya di hospital tempat saya bekerja, memang kita dapati adalah peningkatan kanak-kanak yang belum menerima vaksin itu mendapat jangkitan COVID-19. Jadi walaupun mungkin tahap keterokan ataupun keseriusan itu tidak begitu tinggi, tetapi apabila mereka masuk ke terpaksa masuk ke dalam ward, terpaksa menerima rawatan untuk COVID-19 ni, jadi kita dapati ibu bapa akan rasa sangat risau, sedih dan memberi tekanan jugalah kepada mereka, memandangkan anak-anak inilah yang mereka khawatiri takut nanti mendapat komplikasi yang serius. Jadi kalau ikut saya punya pengalaman di hospital dan juga di klinik, saya adalah pakar yang menjaga kanak-kanak ataupun pesakit yang ada masalah dengan masalah kita panggil kurang daya ketahanan badan. Jadi kebanyakan pesakit yang saya jumpa memang itulah masalah mereka. Jadi golongan ini memang daripada mula lagi saya akan sentiasa memberi kaunseling ataupun khidmat nasihat kepada ibu bapa dan juga kepada pesakit tersebut sendiri supaya mereka ini mengutamakan diri sendiri, maksudnya pergi mendapatkan vaksin supaya mereka boleh dilindungi daripada mendapat jangkitan COVID-19. Dan di kalangan mereka yang tak ada masalah dengan ketahanan badan ni pun saya rasa perlu diberi perhatian juga, memandangkan macam yang saya cakap tadi, peningkatan kes tu ada, bukan tak ada di kalangan kanak-kanak. Saya bercakap di kalangan kanak-kanak yang belum menerima vaksin. Jadi peningkatan tu ada, cuma mungkin kita tak nampak sangat keseriusannya sebab kategori mereka ni mungkin bukan kategori yang kita panggil kategori 4 ataupun kategori 5. Jadi mereka mungkin sebahagian ibu bapa mungkin tak sedar yang masalah tu sebenarnya ada berlaku di kalangan masyarakat kita lah. Jadi secara tak langsungnya boleh saya katakan peranan sebagai ibu dan juga sebagai bapa perlu ada untuk kita sentiasa mencari maklumat. Maklumat bukan setakat maklumat di di akhbar ataupun di media massa, tetapi juga saya rasalah kita perlu juga mendapatkan maklumat yang sahih, bukannya maklumat daripada Facebook, daripada YouTube dan sebagainya, tapi maklumat yang sahih berkenaan dengan vaksin, ciri-ciri keselamatan, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu yang perlu kita titik beratkan sekarang.
Prof, lebih kurang dalam 1 minit yang akhir ini, secara jujurnya kita rindu tentang kehidupan yang lama, kita rindu untuk pulang ke kampung, kita mahu lebih kurang dalam 2 minggu yang akhir ini kita nak beraya kembali menyambut Aidilfitri bersama keluarga, bersama saudara-saudara dan juga rakan-rakan. Mungkin pada waktu ini nasihat Prof, selain pada pakar perunding imunologi sebagai seorang pakar kesihatan awam juga, bagaimana semua pihak perlu mengambil tanggungjawab dan juga peranan masing-masing untuk memastikan kita dapat menjalani kehidupan dalam fasa peralihan endemik ini dengan baik, Prof. Ya, um, bagi saya kita punya sikap tu kita sentiasa uh, maksudnya bukan mengikut orang. Mhm. Maknanya kalau kita tengok orang tu apa tu dah tak mengamalkan SOP, dah tak memakai topeng, pelitup muka dan sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah bukan tindakan yang wajar lah. Jadi kita sentiasa terutamanya nanti nak menyambut hari raya dan sebagainya, kita kena sentiasa mengingati antara satu sama lain, terutama di kalangan kaum keluarga kita sendiri Hmm. yang pengamalan SOP itu adalah sangat penting. Ya. Bila kita menziarahi keluarga ataupun pergi berbuka dan sebagainya, uh, itulah yang perlu kita amalkan. Dan juga pemakaian mask tu saya rasa sangat penting juga untuk mengelakkan daripada kita mendapat jangkitan COVID-19. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Intan Hakimah Ismail. Prof adalah pakar perunding imunologi klinikal dan alergi pediatrik di Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia yang mana berkongsi pandangan melihat kepada kenyataan KKM pada Khamis yang mana telah pun memulakan bagi pemberian dos penggalak kedua khususnya bagi kelompok individu yang dikategorikan sebagai umur 60 tahun ke atas dengan komorbiditi berisiko tinggi dan juga individu yang mempunyai sistem ketahanan berkadar teruk atau sederhana yang berumur 12 tahun ke atas. Malah syur bagi dos penggalak kedua ini juga merangkumi golongan emas yang berada di bawah fasiliti penjagaan jaga panjang dan juga bagi syur dan juga pemberian dos penggalak kedua bukan secara wajib ini kepada pengembara ke luar negara. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awani. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.